Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung hadis 546 itu. Yang mana hadis itu sebenarnya minggu lepas nota saya buat tu, oleh kerana dia hadis 546 ni dengan 545 ni dia sama sebenarnya maksud dia. Jadi saya buat kesimpulan itu sekali dengan hadis 545 nota minggu lepas lah. Cuma kita baca lah juga sebab minggu lepas kita tak baca hadis ni. Hadis 546 wa bihi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kunna nisa yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subh mutalaffi'at bimurutihin fayarji'na fama ya'rifhunna ahadun minal ghalas. Yang mana hadis ni di bawah tajuk taghlis lah, bab taghlis fi subh, iaitu taghlis taghlis ni maknanya semaya tu awal lah. Taghlis semaya tu ketika gelap lagi. Mana semaya subuh tu ketika keadaan tu gelap. Itu maksud di bawah tajuk tu. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah, katanya, kami para perempuan bersalat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menutup kepala dengan kain-kain selimut. Semasa pulang tidak ada sesiapa yang mengenali mereka kerana keadaan masih gelap pada waktu itu. Jadi hadis ni juga sebenarnya sama seperti hadis 545 yang kita bincang pada minggu lepas secara ringkas lah. Hadis ni menjadi dalil khususnya bagi Imam An-Nasa'i bahawa Nabi SAW sembahyang subuh ni pada awal waktu. Kerana yang dimaksudkan ghalas di sini maknanya sembahyang itu ketika waktu tu, cuaca lah kita kata, keadaan itu masih lagi gelap. Sehingga bila selesai salat itu, perempuan itu balik ke rumah tu, dia tutup, dia gini mutalaffi'an ni dia ambil kain selimut lah. Tidaklah kain selimut hak guna untuk tidur, tidak, mana kain yang besar juga dia tutup gitu. Dia tutup jadi nampak muka ni. Jadi kalau orang tak kenal pun, kalau orang hak kenal dia pun tengok pun tak tak kenal. Sebab apa? Sebab keadaan itu masih gelap lagi. Hadis ini menjadi dalil bahawa Nabi ini sembahyang awal subuh. Tu. Jadi hadis ini sama dengan hadis 545 sebelum ni lah. Seterusnya kita pergi pada bab 26, taghlis semasa musafir, at-taghlis fi safar. Jadi bab yang ke 26 ni juga berkaitan dengan taghlis juga, cuma ketika musafir. Hadis yang ke-547, wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar salat as-subh bi ghalas wa huwa qaribun minhum fa aghara alaihim wa qala Allahu akbar kharibat Khaybar.
marratain inna idza nazalna bi sahati qaum fasa'a sabahul mundzirin. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik katanya, Rasulullah SAW telah salat subuh pada hari Khaybar dalam keadaan ghalas, yakni dalam keadaan mana tidak cerah lagi, dalam keadaan gelap, isyarat pada awal waktu. Nabi salat dalam keadaan tidak jauh daripada penduduk Khaybar. Tak jauh dah dengan penduduk Khaybar itu. Mana selepas itu, selepas salat itu, Nabi SAW menyerang mereka. Dan Nabi berkata, Allahu Akbar, telah binasa Khaybar. Allahu Akbar, telah binasa Khaybar. Sesungguhnya apabila kami sampai di halaman mereka, maka pagi itu adalah pagi yang sangat buruk bagi orang-orang yang diberikan ancaman. Baik, jadi hadis ini dikemukakan oleh Imam Nasa'i sebagai menyatakan, sebagai dalil lah, bahawa semayan salat subuh pada waktu ghalas ini, pada waktu awal subuh masih gelap lagi, itu adalah sebagai dalil bahawa sunat lah, sunat bukan wajib untuk orang musafir. Ini antara dalil. Ketika hadar iyalah betul juga, hadis lain. Tapi hak ni ketika musafir pun semaya awal juga. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi semaya awal tu dalam keadaan Nabi tidak jauh dah daripada penduduk Khaybar. Selepas semaya tu Nabi serang mereka, sehingga kalahlah pok Khaybar tu. Ni sekiranya serai hendak lah. Tu di bawah tu ada sedikit perbincangan lah, secara ringkas. Jadi mana dia punya dalilnya daripada hadis ni yang menunjukkan awal tu? Tu jelas sebut ghalas itu. Dengan jelas sebut ghalas itu. Kemudian yang kedua, dalil dia, Nabi salat pun tidak jauh dah. Selepas Nabi salat, Nabi terus serang mereka, kalahlah pokok Khaybar. Pokok Yahudi itu kalah. Di ujung hadis ni, yang ketiga, di ujung hadis sebut sesungguhnya apabila kami sampai di halaman mereka, maka pagi tu, maknanya tak jauh tu, pagi tu lagi, dalam keadaan penduduk Khaybar itu dalam keadaan tak sempat bersedia apa, sebab awal pagi sangat. Ini isyarat pada semaya tu awal tu. Sebab tu dia boleh segar sampai pagi buta lagi. Dia isyarat situ. Ya, cumanya para ulama beristidlal juga dengan hadis ni bahawa harus menyerang hendak musuh apabila telah sampai seruan dakwah kepada mereka. Ini boleh dikatakan ini disiplin dalam peperangan. Bila dakwah telah sampai pada mereka, tiba-tiba mereka masih lawan. Dan pokok dia ni sebenarnya, kalau kita baca sejarah akan datanglah dalam kitab Maghazi Bukhari di Paya Rambai, kita akan tengok. Tapi lambat lagi lah di peperangan Khaybar ni, bagaimana mereka ini mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi buat perjanjian dengan mereka. Dan dakwah pun telah sampai kepada mereka. Mereka tak nampak kejahatan apa yang dibawa oleh Nabi. Tiba-tiba mereka khianat juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, tu perbincangan tu dalam Bukhari akan datanglah, Kitabul Maghazi. Kita bincang dengan panjang lebar sikit. Yang ketiga, disyariatkan bertakbir apabila bertembung dengan musuh sebagai mengikuti firman Allah. Ni untuk peperangan maksudnya. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan kumpulan musuh, maka teguhkanlah hati-hati kamu dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Maknanya dari segi hukum syariat,
Maknanya dalam Islam ni, peperangan, tentera Islam dia tidak boleh menyerang musuh dalam keadaan tidak ada apa-apa signal daripada dakwah pun tak sampai lagi, tiba-tiba serang. Sedangkan peperangan ini sebenarnya atas dasar dakwah. Bila dakwah Nabi disekat, mereka khianat, barulah berlaku peperangan. Itu antaranya lah. Jadi hadis ni yang sesuai dengan tajuk dia, inilah Nabi sembahyang itu pada pagi itu semaya awal. Sebab tu Nabi boleh serang penduduk Khaybar itu pada awal pagi lagi. Itu menandakan bahawa salat itu dilakukan secara galas ketika keadaan itu masih gelap lagi. Dan disebut dalam hadis ini tidak jauh tu salat Nabi itu, tidak jauh, tempat salat tidak jauh dengan penduduk Khaybar. Maknanya oleh kerana tidak jauh tu maknanya lepas semaya tu pergi, mana dalam keadaan terpinga-pinga lagi Pak Khaybar. Itu maknanya semaya awal tu. Kalau semaya lewat dah nak sapa tempat dia tu dah, mungkin cerah dah. Baik, bab yang ke-27 isfar. Pula ni tadi taghlis. Ni isfar. Isfar ni makna semaya subuh tu agak lewat lah. Semaya subuh tu agak lewat sedikit. Itu mana isfar. Mana kira-kira tu kira-kira ni waktu pagi tu sudah berubah dah cahaya putih. Kira dia pagi ni fajar shadiq ni putih. Kalau tengok itu langit dia putih nampak di ujung kaki langit ni. Kira-kiranya tidak kuning lagi. Kalau kuning terus tu habislah subuhnya. Menandakan masuk naik matahari, tulu'us syams itu. Ni tidak, tapi sudah ada sedikit. Cahaya putih pun jadi semakin kurang. Itu isfar. Maknanya lewat. Sebab isfar ni mudah kalau kita nak terima semaya subuh lewat. Dia kena ingat kita nak sebut lewat pun pusing juga. Isfar ni lain. Pukul berapa habis 7? Habis subuh. Kita kata lebih kurang pukul 7 lah. Tak sapa. Mana syuruknya? Mana? 7-6 minit. 7-6 minit. Kita kata pukul 7 lah. Pukul 7 lah kita kata. Isfar ni maknanya kita kata sekitar 6.30. Maknanya bila semaya tidak rasa takut. Namanya masuk. Habis tu akhir tu lewat aku panggil. Isfar ni bukan lewat. Kalau kita nak guna lewat pun tidaklah lewat sampai peringkat akhir. Tidak. Kalau akhir, Nabi tak semaya akhir. Kalau dalam hadis-hadis ni sebut Nabi semaya akhir sebagai nak menandakan intihaul waktu akhir. Jadi isfar ni makna semaya lewat. Lewat ni maksudnya pelewat daripada galas itu. Tu. Bukan kata di akhir tu sehingga jadi tak tenang semaya, takut habis subuh. Tidak mana gitu. Isfar. Hadis ke-548 wa bi qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala hadatsana Yahya an ibn Ajlan ataupun setengah kata Ijlan. Qala hadatsani Asim ibn Umar ibn Qatadah an Mahmud ibn Labid an Rafi' ibn Khadij an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asfiru bil fajri. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Rafi' bin Khadij daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, berisfarlah oleh kamu untuk salat subuh. Berisfar ni maknanya semaya lewatlah sikit. Nabi suruh. Ni sebagai nak menandakan waktu haruslah. Kena ingat isfar yang dimaksudkan di sini setengah-setengah ulama sebut maknanya termasuk dalam waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar. Kayak mula-mula waktu afdal. Kemudian waktu ikhtiyar. Waktu makruh, waktu haram. Waktu haram tu mana habis subuh, ya semai subuh lagi. Haram tu. Hak makruhnya dekat dengan nak habis subuh. Jadi di antara waktu makruh dengan waktu afdal tu, itu mengikut setengah ulama itu waktu ikhtiyar. Tapi lewat nes setengah ataupun nes 40 kalau misalnya. Jadi kalau semaya lewat, mana tak boleh baca panjang. Tak boleh baca panjang. Bukan kata tak boleh baca panjang. Itu makna baca pendek. Tidak. Baca panjang seperti semaya di awal. Kan kita jumpa dah hadis sebelum ni. Maknanya Nabi baca 90 hayat hingga 100 hayat. Ingat tak? Bila habis waktu tu,
masih kira-kiranya tengok orang tu boleh nampak lah. Tengok tu boleh share. Tu. Maknanya bukan hadis tu tidak menunjukkan Nabi semaya lewat. Nak ayatnya semaya awal. Bila baca ayat panjang tu, bila sudah tu, tidaklah kata kenal tu, tapi agak-agak boleh share lah itu. Mana agak cerah dia sikit. Itu isyarat pada semaya awal. Jadi kalau semaya isfal, tak bolehlah baca sepanjang tu. Jadi rapat pada nak habis subuh pula. Gitulah kalau mengikut ulama dalam syarah tu. Dalam beberapa syarah lah disebut gitu. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW kata asfiru bil fajri. Jadi asfiru bil fajri ni maknanya Nabi kata, maksud Nabi sallu, semayalah kamu. Yani semaya fajar itu, semaya subuh lah. Kamu semayalah subuh tu apabila mana fajar itu sudah nampak putih, nampak fajar tu nampak nak habis dah, seolah gitu. Tu. Mana tak ada lah waktu gelap sangat tu, tak ada, nampak dah. Nampak dah, kita kata nampak cerah gitu. Itu maksudnya. Tapi jauh lagi waktu subuh tu. Itu maksud dia nya. Dia gini mudah. Kena terah sekali tengok. Kita tahu terah mudah Ustaz tu. Dia gini hari ni cuba kita semaya tepat waktu. Sebab tak biasa dah. Cuba tengok lagu mana kedudukan dia punya di langit, kedudukan dia punya sekeliling. Pemandangan kita tidak yang fasah seperti hadis ni selepas ni kita jumpa. Mana kita pandang kita terbatas kan? Maknanya gelap tu. Isfar ni maknanya ni dia punya pandangan ulama, dhabit dia. Isfar ni maknanya bila kita semaya tu kita tengok tu, pandangan kita sudah nampak jauh, boleh tengok jauh. Maknanya kurang dah gelap tu. Faham? Itu maksudnya. Ni kalau gelap kan, duk nampak dekat-dekat ni. Itu cara tu. Lepas ni ada hadis tu. Itu maksud dia. Jadi maknanya bila Nabi suruh isfar, maknanya keadaan cahaya, mana kita kata cahaya tu sudah terang dah. Mana fajar tu ke arah nak habis dah. Makna pengaruh matahari tu ada, cuma tak naik lagi. Sehingga sebab tu dari syarah ni buat atau wa asyraqa, nampak ada dah memancar, tapi tak tubik lagi syuruk itu. Tubik syuruk habis subuh. Tak, tapi nampak. Mana pandangan kita tu nampak, sudah nampak jauh dah. Seperti hari kan, mana kita jauh nampak. Mana sesuatu yang ada kita boleh nampak walaupun jauh. Apa ni, isfar ni agak jauh, bukan jauh sangat. Kalau ghalas tadi tak nampak. Bahkan tengok orang pun tak kenal. Itu ghalas. Boleh faham Saya ni kecek itu segini. Dia kelihatan nepul lidah. Answer tak? Kau tengok ni. Berair putih mata. Dia kena ada juga sekali-sekala gitu. Jadi tak sedap. Kecek dia tak sedap. Gitulah maksud dia. Itu maksudnya asfiru. Baik. Ni mana ada kitab boleh tengok. Dia bincang panjang lah tu. Masalah tarjih. Saya nak perginya pada muka surat 246. Kesimpulan hadis. Saya tidak tahu, tak sempat. Tadi saya baca sini. Ringkas saja. Pertama sekali hadis ni sahih. Hadis Rafi' bin Khadin sahih. Ini hadis sahih. Jadi hadis ni sebenarnya menjadi dalil, cuma sini dia kemukakan riwayat-riwayat yang berbeza. Sebab tu kitab ni kalau untuk ustaz, untuk guru lah, sangat bagus lah. Sebab dia sebut hadis hidup mana, siapa dia lagi riwayat hadis ni. Lepas tu dia ada perbincangan dari segi tarjih pula. Tu bagus tu. Jadi hadis ni menjadi dalil bahawa mustahab sembahyang itu isfar. Tapi ada juga setengah ulama, dan sayanya lebih cenderung ni lah. Maknanya sembahyang subuh ni, maknanya kalau boleh kita buat dua-dua. Cuma mengikut ulama, dia kata Nabi lebih banyak sembahyang awal. Cuma ada juga ada sembahyang lewat tu ada juga. Naknya boleh. Jadi kalau kita buat kedua-dua tak apa, sekali-sekala. Mana baca Quran panjang, lepas tu baru sembahyang. Misalnya next tengah baru sembahyang. Ni kalau hari cuti lah, hari cuti nak buat gitu.
Orang nak pergi kerja tu. Tu. Ada juga baik. Tambah-tambah kalau di asrama. Baca Quran. Duk semok ke hok ngapa semalam? Semok balik. Bila nas tu boleh juga gitu. Sebab setengah-setengah mazhab, sebab dalam mazhab Syafi'i dia lebih tarjih, dalam mazhab Syafi'i dia lebih tarjih kepada ghalas. Dalam mazhab Syafi'i dia lebih tarjih pada ghalas. Tapi dalam setengah-setengah mazhab lain dia kata isfar. Semaya lewat. Tu. Ni perkara khilaf lah, perkara khilaf. Kena ingat satu perkara, hak kata isfar ni bukan makna lewat sampai dekat akhir waktu. Pukul 9.50. Tu tidak isfar tu. Habis subuh pukul 7. Pukul 9.50. Tu pun semaya duduk dah. Baca ayat pendek ni tak boleh terbalik. Masuk syuruk pula. Itu maksudnya, kena faham. Baik. Hadis yang kedua di bawah tajuk ni, iaitu hadis yang ke-551. Bab yang ke-28. Jadi 549. Hadis yang kedua. Ini pun lebih kurang sama. Wa bi qala akhbarani Ibrahim bin Yaqub qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Abu Ghassan qala hadatsani Zaid bin Aslam an Asim Ibn Umar Ibn Qatadah an Mahmud Ibn Labid an rijal min qaumihi min al-ansar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfartum bil fajr fa innahu a'zamu bil ajri. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Mahmud bin Labid. Cuba tengok Mahmud bin Labid, dia ambil hadis ini daripada beberapa orang dari kalangan kaumnya, daripada Ansar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mengisfarkan salat subuh, maka kamu akan mendapat sebesar-besar pahala. Sebab ma tu mengikut ulama, ma tu ma syartiyah. Dari segi Arab, ma syartiyah. Kalau, jika, dia ada makna gitu ma tu. Dia panggil ma syartiyah. Ini kalau belajar bahasa Arab lah. Dia seperti mana in, jika. Jika kamu semaya isfar tu makna subuh lah. Bila sebut isfar makna subuh lah, jangan faham zuhur ke. Tu memang pentingnya. Jadi kamu akan dapat sebesar-besar pahala. Baik. Kita tengok hadis ni, kita nampaknya sedap ni. Sebab hak tu semaya ghalas pun tidak sebut azami bi azamil ajri tu. Cuba tengok sini. Sini dia ada huraian dia sebenarnya. Dalam setengah nuskah memang disebut azamu bil ajri. Tapi dalam setengah nuskah azamu lil ajri. Jadi hak dengan lam tu lebih nyata lagi. A'zamu bil ajri, lil ajri. Maka kamu akan dapat sebesar-besar bagi pahala. Li tu. Dapat pahala besar. Baik. Sini dia tidak itu sebab kita bincang dah sebenarnya dia gini sebenarnya saya sebut gini sebagai ulang kata kita ingat. Jadi apakah hadis ni? Sebab hadis ni sendiri pun kalau mengikut ulamanya dia ni antara hadis munfarid ni. Hadis musannif Imam Nasa'i saja jawab mari. Hadzal hadis min afradil musannif la yukhrijuhu min ashabil usul ghairah wa huwa sahihul isnad akhraj Tabarani wa Ahmad wa Tahawi. Jadi hadis ni antara hadis munfarid lah. Hadis yang mana Imam Nasa'i saja dari kalangan ahli usul, ashabul usul dan lain dia saja riwayat. Tapi sanad dia sahih. Sanad dia sahih. Maknanya sahih lah hadis ni. Maknanya hadis ni bukan, kena ingat hadis ni mengikut ulama dia bukan menyatakan bahawa secara mutlak isfar itu ada kelebihan. Tak, bukan makna gitu. Bahkan dia lebih mengisyaratkan kepada dalam setengah-setengah keadaan isfar itu lebih baik. Setengah-setengah keadaan. Tengoklah. Jadi kita kata keadaan yang macam mana? Ni waktu subuh ni bagi orang-orang hak jauh misalnya dia sahabat Nabi hak jauh. Kalau dia nak mari tu.
Jadi waktu mana agak-agak yang kita fikir sesuai nak buat hari Minggu misalnya. Hari Minggu kan. Kira-kiranya begitulah boleh lah. Cumanya perbezaan dalam kena ambil kira juga. Zaman Nabi ni tak ada buat kuliah subuh tu. Kat kita kalau hari Minggu kuliah subuh, kalau semaya lewat pula, nak main subuh. Dia ada kepentingan. Jadi maknanya kalau gitu kena ambil kebanyakan. Yang ni ghalas semaya awal. Tu. Jadi hak ni dalam keadaan zaman Nabi tu ada sahabat duduk jauh. Lepas tu dia tidak ada kuliah pun, dia mari. Kadang-kadang mari siapa lewat, hujan pula. Kadang-kadang tu. Benda-benda gitulah kena tengok. Jadi perkara ni boleh semuanya kalau nak buat. Baik, seterusnya kita masuk bab 28. Sesiapa yang sempat satu rakaat salat subuh. Bab man adraka raka'atan min salati subh. Bab sesiapa yang sempat satu rakaat salat subuh. Maknanya dah rakaat kedua tu habislah subuh. Maknanya dia semaya subuh rakaat kedua tu di luar waktu subuh. Hadis yang ke-550. Wa bihi qala akhbarana Ibrahim ibnu Muhammad wa Muhammad ibn al-Musanna wal lafzu lahu qala حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda, sesiapa yang telah sempat dengan salat subuh, sesiapa yang sempat satu sujud, sesiapa yang sempat satu sujud salat subuh sebelum terbit matahari, maka sesungguhnya beliau telah sempat dengan salat subuh. Dan sesiapa yang sempat satu sujud salat asar sebelum tenggelam matahari, maka beliau sempat dengannya. Jadi sempat sujud, satu sujud ni apa maksud? Ke satu rakaat ni, ke dua sujud? Ataupun apa maksud sebenarnya? Lepas tu sujud mana? Apakah sujud mula-mula tu? Kedua satu rakaat dua sujud? Apakah sujud semasa qiyam tu turun? Sujud tu kah? Ataupun sujud selepas duduk antara dua sujud? Sebab dia kata sini, mana kalau dia sempat satu sujud, maka kira dah lah sebelum matahari terbit matahari, maka kira dah subuh tu. Baik, sini ada dua isu lah. Pertama sekalinya, apa maksud sujud itu? Sebab ada dalam ayat lain dalam Quran, kadang-kadang sebut sujud tu maknanya rakaat. Dia ada juga gitu. Cuba kita tengok sini. Setengah ulama memahami bahawa sesiapa dah satu sujud maknanya dah rakaat, maksudnya boleh serakaat. Jadi rakaat ni khilaf pula ulama tu. Setengah ulama kata dah serakaat tu maknanya dia dah dengan rokok tu. Ada yang kata dah sujud tu makna sujud mula-mula tu. Ada juga yang kata begitu. Maknanya kira dah serakaat lah. Tapi kalau dia pada sujud akhir, ramai ulama kata dak. Itu tak kira, tak jadi rakaat tu. Bahkan hak ni lah jumhur ulama kata. Katakan dia rakaat kedua, apa ni, rakaat pertama lah maksudnya. Rakaat pertama, apa ni, dua sujud setiap rakaat. Okey, dia ketika dia berdiri rokok, lepas tu dia i'tidal, lepas tu dia sujud. Sujud tu kau maksudnya? Kau lagu mana? Baik, atau yang kedua. Ataupun sujud yang apa ni, yang kedua rakaat pertama. Maknanya kalau dah tu kira dah lah rakaat tu, serakaat. Ataupun maksudnya satu sujud tu maknanya sujud pada rakaat yang kedua. Sujud mula-mula tu. Bahkan saya tak jumpa ulama kata kalau dah sujud yang terakhir rakaat kedua,
rakaat kedua kan, sujud akhir sebelum dia duduk, sebelum dia tahiyat akhir tu. Kita tak jumpa ulama kata kira dasar rakaat tu. Paling tidak apa yang disebut oleh ulama, dah sujud pertama pada rakaat kedua, kira dah rakaat tu. Boleh faham tak? Kalau dia dah rakaat yang sujud rakaat pertama, memang dah berdoa rakaat kedua tu, bolehlah sah rakaat tu tegang dah tu. Itu sah maksud dia. Maknanya dah sah rakaat. Sebab tajuk ni pun maknanya seseorang yang semaya subuh dia sempat satu rakaat, maka dikira sempat. Rakaat tu dulu. Jadi rakaat sini ni maksud dianya, makna sujud tu sujud yang pertama pada rakaat kedua. Mana kalau dia dah tu kira dah rakaat tu, boleh sah rakaat. Itu sah. Yang kedua, maksud sempat dengan salat subuh tu makna dikira salat subuh secara tunai. Dikira secara tunai. Tu. Jadi kalau dia dikira dah sah rakaat, mana kira tunai juga. Ada ulama kata begitu. Dengan sempat sujud yang pertama pada rakaat kedua, boleh sah rakaat tu. Tak apalah tu jadi tunai. Masalah sekarang ni ada setengah ulama faham, kata kalau dia dah sujud ya, sujud rakaat kedua, sujud yang kedua pada rakaat kedua, mana selepas tu dia tahiyat, hak tu kira dah rakaat ke tak? Ulama kata tak dah rakaat, cuma dah semaya subuh dengan makna tunai sahaja. Mana kira tunai dia. Dan sebelum ni saya telah sebut kekhilaf ulama dari nota sebelum ni. Bagi orang semaya lewat dalam mazhab Syafi'i, dia kira dia semaya bakir rakaat dia semaya dalam waktu lain, hak tu dikira tunai juga. Tu mazhab Syafi'i kan. Tapi setengah-setengah ulama dalam mazhab lain tak. Dia kata hak dia rakaat hak duduk dalam waktu lain, hak tu kira qada. Ada juga yang kata begitu. Kukuk mana pun khilaf lah. Boleh faham tak? Katakanlah dia semai subuh lewat, dah sorka lagi tu habis subuh. Lagu mana tu rakaat hak lagi tu hak sudah terkeluar daripada waktu subuh tu. Kalau dia mazhab Syafi'i dia kira hak tu tunai juga tu. Tapi kalau setengah mazhab dia kata dak, hak tu qada, dikira sebagai qada sebab dia semaya tu duduk dalam waktu lain. Tu. Hak tu dari sudut nak menetapkan hukum tu. Cuma dari segi dosanya, kalau buat amalan berterusan gitu acak kali jadi dosa tu, itulah kena ingat hadis tu, salat orang munafik tu. Kena ingat kan? Jadi hak ni khilaf jugalah. Tu. Cuma dikira dah tu maknanya sebelah sini. Muka surat 154. Ai adraka hukma salatil asr, ataupun hak asar tadi maknanya dah salat subuh. Hak ni salat asar. Patut hak salat subuh kira dah salat subuh. Maksud dah tu maksudnya dia. Mana dia kena tambah hak tak cukup tu. Itu maksud dah. Maksud sempat tu. Tak ada bila tak sempat tu jangan dia fikir kena semaya semula. Dah tak perlu semaya semula. Dia tambah saja mana rakaat yang dia tidak sempat dalam waktu itu. Itu maksud dia. Dah tu menjadi amal biasa tempat kita tu. Dalam mazhab Syafi'i. Ni dalil dia. Baik. Di bawah tajuk yang sama hadis yang ke-551. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Zakaria ibn Adi qala anba'ana ibn al-Mubarak an Yunus bin Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatlu'a asy-syams faqad adrakaha wa man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syams faqad adrakaha. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Nabi SAW sabdanya, sesiapa yang sempat satu rakaat salat subuh sebelum terbit matahari maka beliau dikira sempat dengannya, dan sesiapa yang sempat satu rakaat salat asar sebelum tenggelam matahari maka beliau dikira sempat dengannya. Jadi hak ni tak apa ni jelaslah, siapa dia sempat satu rakaat kira sempat lah. Maknanya semaya dia dikira semaya tunai. Maknanya hak lebih hak dia semaya dalam waktu lain kena qada. Baik, tak apa hak tu jelaslah.
Masalah sekarang hak jadi khilafnya, hak orang panggil sempat dengan satu rakaat ni, dia kira lagu mana? Dia kira masa dia rokok tu ke? Atau dia kira macam mana? Hak tadi dia kira sujud. Jadi sujud tu sujud mana? Sujud yang pertama. Kalau sujud yang kedua, rakaat kedua. Rakaat kedua. Maknanya kalau dia sujud yang kedua, mana kira dia dua-dua lah maknanya. Dia dua-dua rakaat. Tu maksud dia. Hak ni hak sebut dalam hadis ni makna dia rakaat tu maknanya rakaat pertama tu dia ke tidak. Itu maksud dia. Sebab dalam perbincangan yang kita bincang ni makna rakaat kedua tu duduk dalam waktu lain habis dah waktu subuh tu ataupun waktu asar tu. Jadi makna dasar rakaat tak apa dah. Maknanya bila kata kalau sembahyang dua rakaat, mana dia dah rakaat pertama tu dah dalam waktu. Jadi nak kira dah tu kira lagu mana? Situlah. Maksudnya kira dah tu kalau berdasar pada hak ni maknanya sujud akhir, sujud yang kedua pada rakaat pertama. Masa dia duduk sujud situ tu, katakanlah sujud yang kedua, masa duduk sujud yang kedua pada rakaat pertama habis waktu subuh. Tu kira dah. Boleh faham? Tu kira dah tu. Tetapi kalau tak ada situ, tu maknanya mana? Ketika rokok rakaat pertama, tiba-tiba habis dah. Habis dah waktu subuh. Tu kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i, hak tu dia tak boleh maknanya dia bukan rakaat tu pun tak ada sesar. Rakaat pertama pun tak ada sesar. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dia kira tak perlu apa ni buat sembahyang lain tu ke juga sembahyang, cuma dia jadi qada. Nak kau tak ada rakaat rabuk lewat tu. Dia jadi qada. Ada juga ulama kata dak dia kira tunai juga. Setengah mazhab lain kata dak memang jadi qada. Hak tadi pun khassa tu pun jadi qada. Boleh faham tak maksud dia? Mana kita nak kira dah, nak kira mana? Mana kalau berdasar pada hadis ni sujud tu ambil kira. Dia beza dengan hak kita kira dah, kita masbuk ni lain. Faham? Kita mari lewat tu imam duk rokok. Kita pun Allahu Akbar. Allah tu berterik belakang. Berak rokok lalu. Ada. Dalam mazhab Syafi'i kalau selisih gini. Dia rokok, tu imam pun nak iktidah. Selisih gitu. Dah lagi tu. Hak tu masbuk tu. Kecek bab masbuk tu. Nak dah rakaat dengan tu imam. Hak ni tak kira lain ni. Hak ni ayatnya hak orang panggil dah satu rakaat. Dia mengambil kira makna sempat pada sujud yang pertama tu. Kena dah sujud, biar dah sujud. Ni kalau sujud hak tu pun tak ada sujud, orang kira tak ada kedua-dua. Tu maksud dia nya. Misalnya iktidah, tak ada sujud. Tiba-tiba kalau asar tadi kan orang bengong. Dia 4 rakaat. Rakaat pertama tu dia rokok. Tu orang panggil serakaat pun tak ada. Lepas tu kira lagu mana? Tu khilaf pula ulama. Kalau dia mazhab Syafi'i enggak, dia teruskan semaya gitu. Cuma hak tu dia setengah ulama kata jadi qada, setengah kata dak tunai juga. Baik, katakanlah ni kita ambil asal pula. Berdasar pada riwayat ini. Dia ketika dia sujud, yang ni sujud yang kedua. Ataupun setengah ulama ni khilaf juga ni banyak khilaf sebab tu 200 lebih khilaf. Bab semaya haja ni. Dia sujud sebab Nabi tak sebut sujud mana. Tapi sujud dalam rakaat, maknanya rakaat pertama lah. Nak sudah rakaat. Sujud tiba-tiba orang bengari. Kira dasar rakaat tu. Kira dasar rakaat. Jadi kuat juga sebenarnya pandangan yang mengatakan kalau dasar rakaat baru dikira tunai. Kalau tak ada serkat pun dikira qada. Kuat tu pendapat tu. Boleh faham tak maksudnya? Nak kira biar dasar serkat. Kalau mazhab Syafi'i, kalau tak ada tak boleh kira jadi qada juga. Mazhab Syafi'i ada pendapat khilaf juga di kalangan mazhab ini.
Lepas tu orang hok semaya Allahu Akbar, duk caca pun habis dah waktu. Hok tu ramai ulama kata jadi qadha semaya. Sebab tak boleh langsung tu. Rakaat pertama pun tak lesar. Dalam mazhab Syafi'i pun gitu sebenarnya. Kira tak ada tu. Hak setakat wallah lah, setakat ana baca hak kuat pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia kena dasar rakaat tu. Ni antara dalil dia. Maknanya lewat tu. Biarlah nak sebut, tidak sebut nama ni. Ada ustaz tu dia kata, kikih emergency gini atau baca Fatihah saja sudahlah dia tu. Lepas tu subhana rabbiyal a'la sekali sudah. Sami Allahu liman hamidah, betul orang belakang sujud lalu. Oh dia ajar gitu kalau lewat berdoa. Lepas tu subhana rabbiyal a'la sekali. Petaka. Rabbighfirli warhamni wajibuni sekali dia. Lepas tu sujud, nak sudah tu. Boleh ada secara itunya semaya bagi, tapi tak, sebab tu saya kata sekali-sekala tak apa, jangan jadikan amalan. Kalau jadikan amalan ni memang berdosa, memang ulama kata berdosa. Boleh kata semua kata berdosa, sah maya tu tapi berdosa. Kena ingat tu Jadi maknanya daripada hadis ni kesimpulan yang dibuat oleh ulama bahawa mana seseorang itu dikira sempat. Sempat ni maknanya dapat salat secara tunai. Iyalah, kita kena faham lah, walaupun ada setengah ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i kalau dah rakaat, mana 3 rakaat lagi semaya asar dia terlepas dalam waktu tu, masuk dalam waktu kira tunai juga. Tapi ada pandangan yang kata jadi qadha tu. Tak, kalau kita ambil mazhab Syafi'i, maksud dia tu maknanya kira jadi tunai. Pak-pak tu jadi tunai. Walaupun 3 lagi berada dalam waktu lain. Itu maksud dia. Baik, yang terakhir tak lagi sakit ni. Akhir waktu subuh pula waktu sini dia ada huraian juga sikit ni tapi tidak itulah tidak panjang juga dia sebut sini. Lebih kurang lah kita bincang sebenarnya. Okey. Bab yang ke-29, akhir waktu subuh. Hadis yang ke-552. Wa biqala akhbarana Ismail ibn Mas'ud wa Muhammad ibn Abdul Ala qala hadatsana Khalid an Syu'bah an Abi Sadaqah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhr idza zalat asy-syams wa yusalli al-'asr baina salataykum hatain wa tusalli al-maghrib idza gharabat asy-syams wa yusalli al-'isha idza ghaba asy-shafaq thumma qala ala ithrihi wa yusalli as-subh ila an yanfasiha al-basar. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur apabila gelincir matahari, maknanya awal waktulah. Salat asar di antara 2 salat kamu ni, kamu tu bukan kami silap di antara 2 salat kamu ini. Salat maghrib apabila tenggelam matahari, awal waktu juga. Salat isya apabila hilang syafaq, maknanya awal waktu juga. Kemudian beliau berkata, dan engkau datang dengan mengikutinya. Beliau salat subuh sehingga luas pandangan mata. Di sini beberapa perkara lah hadis secara ringkas. Pertama sekali Nabi kata bila Nabi semaya zuhur pada awal waktu, kemudian Nabi semaya asar di antara 2 salat kamu ni, salataikum, 2 salat kamu. 2 salat kamu ni kalau mengikut syarah, mengikut ulama lah, itu menandakan bahawa masuk awal waktu zuhur dengan awal waktu asar. Maknanya Nabi semaya asar ni pada awal waktu, antara tu. Itu maksudnya. Awal waktu zuhur dengan awal waktu asar, di antara tu. Nabi semaya asar di antara tu, maknanya bermula daripada masuk waktu zuhur, masuk saja asar Nabi semaya lalu. Itu maksud di antara 2 salat kamu tu. Mengikut syurah hadis di sini pada 2 Ethiopia pun dia ada bincang tu. Itu maksud. Maknanya semaya awal waktu. Baik, tak apalah kita bincang banyak dah tu. Hak semaya subuh ni. Cuma dalam hadis cuba perhati, dalam hadis ni summa qala ala ithri. Dalam setengah riwayat summa qala ala athari. Boleh baca 2. Baca dengan
kasrah i pun boleh, dan baca dengan fathah kedua-duanya, athari boleh juga. Summa kemudian Nabi bersabda ala ithri, apa ni, summa kemudian ni perawi ni Anas cerita ni, kemudian summa qala ala ithri. Jadi ala ithri itu sebenarnya summa qala ni Anas cerita ni, bila dia cerita sampai situ Nabi sembahyang Isyak apabila ghaba syafaq, apabila hilang syafaq merah itulah menandakan awal waktu Isyak tu. Kemudian ni kata Anas ni, Nabi kata ala ithri. Apa maksud ala ithri? Ala ithri ataupun ala athari. Kalau saya terjemah Kelantan, kena buat gitulah. Kemudian Nabi kata ala ithri, kamu datang, kamu kena buat gitulah, kena semaya awal waktu. Itu maksud. Gitu Baik. Kemudian Anas kata lagi, menjadi ala athari itu kena ikutlah, kena ikut gitulah. Kena ikut seperti aku ayat ni, seolah begitu. Kata Anas lagi, wa yusalli subha idza an yanfasihal basar. Kemudian Nabi semaya subuh apabila matahari itu dia sebut bukan sebut matahari ni, yang fasil society ni maksudnya sehingga luas pandangan mata, mana nampak banyak perkara tu, maknanya akhir waktu subuh. Sebab tu Imam Nasai sebut akhir waktu subuh. Sebab gini, kalau tempat kita ni kita tak nampak tu dia punya, kalau duduk pada pasir pun dah nampak dia punya mega tu, punya fajar tu, fajar nak habis mata naik, kamu dah nampak di pada pasir. Kalau pergi Mekah boleh tengok lah. Tempat kita nak nampak mana, dengan pokok kayunya, dengan bangunannya. Kalau pergi tepi patah boleh nampak. Tu pun tengok matahari naik ke mana, patah tu duduk ke arah mana pulaknya. Tapi kalau duduk di patah, kalau matahari naik sebelah tu, dia akan nampak. Baik, kita duduk sini misalnya, katakanlah kita nak tahu habis waktu subuh lagu mana. Di sini ada pedoman, kita tengok nampak jauh. Siapa nampak duduk jauh pun nampak dah. Tu akhir benar tu, nak maya lalu. Siapa nampak cerah tu habis dah subuh. Maknanya Nabi semaya akhir, nak ayatnya akhir waktu subuh. Mana pandangan mata tu nampak luas tu, maknanya cerah lah tu. Tu maksud dia. Ini isyarat pada akhir waktu subuh. Apakah Nabi buat gini sama? Tak, ulama kata tidak. Ini Nabi nak ayatnya akhir waktu subuh. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis sebelum ni, banyak dah kita jumpa akhir waktu subuh dah. Tapi Nabi tak sebut gini. Ini Nabi sebut, kamu tengok dengan mata kamu nampak jauh dah objek tu. Itu tanda habis subuh tu. Tu. Mana lepas maya tu tengok tu nampak. Dalam setengah riwayat, mana dia kenal dah orang, bukan sekadar duduk tepi dia, orang duduk jauh dia kenal dah. Selepas semaya subuh. Itu maknanya semaya subuh dia akhir waktu. Dia isyarat gitu. Nak akhir waktu. Baik, apakah itu menunjukkan isfar begitu? Tidak, menurut ulama. Isfar ni sebelum tu lagi. Kok ni akhir doa lah ni. Akhir sangat lah tu. Gitu maksudnya. Jadi hadis ni hadis sahih. Hadis ni adalah sahih. Kemudian Imam Nasai buat tajuk yang ke-30. Ini kita bincang semula. Semua saya nak baca saja sini. Bab man adraka rak'atan minas salah. Bab orang yang sempat satu rakaat daripada sembahyang. Kira dan secara umum. Ini kita bincang semula. Saya setakat itulah dulu. Jadi insya-Allah nanti saya akan siap ke selepas ni lah. Dan waktu kita ni pun Januari ni kembali kepada asal lah. Jadi untuk minggu pertama seperti yang saya sebut tadi, minggu pertama dalam bulan Disember ni kita akan operasi kitanya di Masjid Langgar balik lah. Untuk Sunan Nasai ni. Yang ni pada malam Jumaat. Seperti biasa lah. Itu dimaklumkan begitulah. Jadi insya-Allah itu sebagai ingatan lah. Cumanya apa-apa perubahan selepas tu akan dimaklum kemudian insya-Allah. Ya. Saya setakat itulah dulu.
Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.